الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبب Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahatin ar-ridha 'anil nafs. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin 'adamur ridha minka anha. Situ. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwah. Bermula asal tiap-tiap maksiat, tiap-tiap kemungkaran, tiap-tiap maksiat dan juga ghaflah, makna kelalaian, dan syahwah. Punca dia mana ialah reda daripada nafsu. Seseorang tu reda daripada nafsu dia yang menyuruh ke arah kejahatan. Innan nafs la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Maka jika ditaat akan nafsu, maka jawab dia akan tenggelam dalam zulmah, dalam kegelapan, dan jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhruju minan nafs hiya ni'matul uzmah. Dapat keluar daripada nafsu dia panggil ni'matul uzmah. Nikmat yang paling besar apabila hamba dapat keluar daripada belenggu nafsu. Maka nafsu tidak boleh keluar daripada diri seseorang. Nafsu yang menyuruh ke arah kejahatan, yang menjadi insan itu terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala apabila ia tidak dapat mengawal ataupun memblok nafsu itu. Maka yang boleh dua perkara disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari di ujung kitab. La yuhjika minan nafsi illa biqawfil muslim aw syakun muklikun. Kamu tidak akan dapat keluar daripada nafsu yang menjarak jauhkan insan daripada melainkan dua perkara, ialah khaufun yus'id dan syaukun mawlid. Gerun yang cukup kuat dan rindu yang cukup kuat. Rindu yang cukup kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga gerun hati yang cukup kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh memadamkan akan nafsu itu. Kalau dia rindu tidak kuat, mahabbah dia tidak kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat mengeluarkan diri dia dari belenggu hijab yang sangat bahaya, itulah an-nafs. Oleh sebab itu nafsu dikategorikan banyak peringkat, satu peringkat oleh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Maka aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ila ar-ridha 'anil nafs, wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin 'adamur ridha minka anha. Bermula asal tiap-tiap maksiat dan ghaflah, kelalaian, dan syahwah, ialah punca dia reda daripada nafsu. Kerana reda itu menuntut ia akan, kerana reda itu menutup, bukan menuntut, menutup. Reda itu menutup
ia akan aibun nafs, keaiban nafsu, kejahatan nafsu tidak akan dapat dikesan bila mana dia reda dengan nafsu itu sendiri. Bagaimana orang bersahabat, bila dia baik kita dapat cari silapan dia. Bila dia bergaduh ni, dia bergaduh je, dia buka A to Z, oh dia ni satu. Jadi kita dengan nafsu kena bergaduh, jangan berkawan, ya, bergaduh dengan nafsu, lawan. Jangan kita maknanya reda. Kita reda je, kita balik, ya. Dia nak menghilangkan dia apa? Nak keluarkan sifat-sifat yang tersebut. La yukhrijul syahwah minal qalbi illa khawfun muz'id atau syauqun muqlik. Tidak keluar syahwat nafsu yang menjadi bahaya besar, racun besar dalam qalbi kita, ya. La yukhriju syahwah minal qalbi, tidak keluar syahwah nafsu itu daripada qalbi. Semua disebut qalbi. Perjalanan kita ni semua perjalanan qalbi, ya, sebab dia yang boleh sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh keluarkan nafsu yang ganas, yang jahat tadi, illa khaufun muz'in, mana gerun yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala. Satu. Kemudian asyauqun, rindu yang cukup muklik, mana rindu yang membara, ya. Dalil orang rindu dan sentiasa di mana dia berjalan diingat. Orang rindu kan, dia duduk, dia bangun, sentiasa diingat kepada mahbub, kekasih dia. Nah, kekasih yang sebenar kita ialah wallahu ta'ala. Kalau benar dikasih Allah, di mana saja dia berjalan, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, dia berjalan, dia dengan Allah SWT. Barulah ketiga itu dia akan dapat sifat-sifat yang elok yang lahir daripada nafsu. Al-ikhlas, contoh yang pertama ni, ruhul ibadah. Sebab alamatul ikhlas ay yaghiba anka al-haq fi musyahadatil haq. Ikhlas tu ialah lenyap engkau daripada makhluk fi musyahadatil haqqi, pada musyahadah akan al-haq Allah Ta'ala. Berarti bila syuhud Tuhan dia selesai, ya. Selagi tak duduk dalam maqam musyahadah, maka banyak masalah yang berlaku. Ibadat dia tidak jadi sempurna, tawajuh dia tidak jadi tepat, ya, perjalanan dia tidak jadi lurus dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia apa? Syuhud akan sifat Ta'ala dan mengeluarkan sifat-sifat tersebut tadi, ghaflah, syahwah, maksiat, ya. Mesti dia syuhud akan sifat Allah Ta'ala. Itu keadaan dia. La yukhrijuka anil wasaf illa syuhudul wasaf, ya. La yukhriju, tidak boleh mengeluarkan engkau anil wasaf, bukan wasif kita hantar tu. Wasf pun maknanya sifat, sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat yang kotor daripada jiwa manusia, insan, yang menutup dia daripada Allah Ta'ala, yang menyebabkan dia terjauh, menyebabkan dia terhijab, menyebabkan dia tertambat, tidak boleh berjalan rohani kepada Tuhan, ya. Tidak boleh keluar, melainkan dengan apa? Syuhudul wasaf, mana musyahadah ia akan wasfillah, sifat Allah Ta'ala. Bila terbuka dia tauhidul sifat, dia syuhud akan Allah Ta'ala. Itu panggil tauhidul khas, ya. Yang bincang tadi pun masih pendek now. Tak sempat dan jadi maknanya syuhudul wasaf ni setengah daripada pakaian mereka yang duduk dalam tauhidul khas, yang tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka bila disyuhud akan wasfillah taala, maka tenggelamlah wasaf yang lain. Dia berlazat dengan memandang Allah Ta'ala dengan pandangan makrifat yang sebenar, maka akan tenggelam yang lain. Itu obat dia benar. Mana selagi qalbi insan tidak menghadap, kita akan dapat betul-betul selesai. Berkata sahibul haqiqah ghaba anil haq bi syuhudil malikil haq wa faniya anil asbab bi syuhudil musabbibul asbab. Sahibul haqiqah, orang yang duduk dalam makam hakikat yang sebenar, hakikat makrifat yang sebenar dengan Tuhannya. Ghaba anil khalq, qalbi dia, sir dia, roh dia lenyap daripada keperasanan kepada makhluk dengan sebab bisyuhudil malikil haq,
sebab dia musyahadah akan malikil haq huwa Allah Ta'ala, ya. Wa faniya anil asbab, dan dia lenyap daripada asbab dengan sebab bisyuhudil musabbibul asbab, sebab dia betul-betul menghadap tawajuh kepada musabbibul asbab. Siapa dia? Huwa Allah Ta'ala. Itu sebab kita pusing balik kita Ibnu Ajib Al-Hazani, perbahasan ni dia duduk pada tempat dia kasratuz zik wa tawajuh qalbi ila Allah, banyakkan zikir dan kuatkan tawajuh qalbi ke Tuhan. Tu kesimpulannya. Dia dapat taraf tu dia terbuka kan. Ya, kalau tawajuh dia tak betul, tak kuat, zikir pun tak banyak, dia tak boleh tidak. Ya, nur dia tak kuat, perjalanan dia tak akan lancar dan akan tersekat di dalam perjalanan ruhani dia menuju makrifat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Maknanya asal segala maksiat, asal segala syahwah ialah rida nafsu. Sebab dia kata jihadun nafs, jihadul akbar. Ya, berjuang menentang nafsu adalah perjuangan jihad yang paling besar. Ya. Ni Wahabi marah dia dengar. Dia kata hadis tak sahih, macam-macam. Ya. Padahal di sana ada lebih hebat hadis daripada hadis apa dia? Al-Quran. Itu ayat Quran, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu, sesungguhnya amat menyeru ke arah kejahatan. Didatangkan 3 takkid atau 3 taukid gitu. Ya, inna la muzahlaqa dan jumlatul ismiyah. Itu menunjukkan dalam bahasa Arab dia panggil apa? Kuat. Penguat kata jihad nafsu adalah jihad yang besar. Di segi kemunasabatan, munasabah kalau lihat, boleh tak insan itu berdiri tegak menjadi hamba Tuhan kalau ia sudah ditumpaskan oleh nafsu? Boleh? Tak boleh. Ya. Sebab musuh dia tombangkan baru dia boleh membentuk makna kerja-kerja yang sebenar. Itu satu. Dan asal tiap-tiap taat pula, asal ketaatan insan kepada Allah Ta'ala zahir dan batin dia. Dan juga yaqazah, mana kesedaran rohani dia dengan Tuhan, dan ibadah, ya, dan memelihara diri, itu iffah. Dan ketiadaan, itu dia panggil jawab dia apa? Khabar ketiadaan reda darimu daripada nafsu. Bila seseorang tidak setuju dengan perjalanan nafsu, dia kenal nafsu tadi, dia lawan, maka itulah dia panggil asal tiap-tiap kebaikan. Asal segala taat, asal segala yaqazah ialah kita tidak reda, mana memberikan tentangan hebat kepada nafsu, perang dia. Di situ tempat kunci segala ibadat. Ini dia punya asal Swiss dan di antara nafsu yang paling hebat sekali mengganggu manusia, asal dia dan ru'yatun nafs, memandang akan diri. Ya, berjalan ke Tuhan disuruh padamkan pandangan diri. Duduk betul-betul dengan la haula wala quwata illa billah. Duduk betul situ, betul-betul dia akan rasa kenikmatan hati dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia meninggalkan pandangan kepada qalbi dia, ya, pada diri dia sendiri. Rasul padamkan ghaib nazar al-khalqi ilaik bin nazarillahi ilaik wa ghib an ikbalihim alaik bi syuhudi ikbalihim ilaik. Lenyapkan pandangan makhluk kepada engkau, ya, pandangan makhluk kepada kita itu kita buang terus. Gantikan bin nazarillahi ilaik dengan pandangan Allah kepada kita. Dan lenyapkan berhadapnya makhluk atas engkau dengan musyahadah syuhud akan ikbalihi ilaika, menghadap Allah Ta'ala pada kau. Itu di antara kita tangkap dia punya Swiss. Kalau ini kita cabutkan, insyaAllah yang lain mudah kan. Selagi ru'yatun nafs, memandang diri itu tak settle lagi, tak selesai lagi duk pandang dia payah berjalan kan. Dia terikat dengan diri dia sendiri, ya. Habis. Guna bermula reda daripada nafsu itu dipanggil asal sekalian. Asal sekalian sifat yang mazmumah. Segala sifat mazmumah dia duduk situ. Dia telah melayan kendak nafsu. Dan ketiadaan reda itu asal sekalian sifat mahmudah. Kerana bahawa seseorang hamba itu apabila reda ia daripada nafsunya dan lihatnya segala af'alnya, itu
segala lihat akan segala af'al itu dalam baik dan dalam sempurna. Ya, itu di antara sejahil-jahil manusia. Apa dia? Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Ajhalun nas, sejahil-jahil manusia. Bukan jahil, sejahil-jahil bukan. Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Orang yang yakin, matarak, mereka yang meninggalkan keyakinan yang ada pada diri dia dengan sebab dia berpegang dengan zan manusia. Jadi dua dia martabat, satu yakin, satu zan. Mana kuat? Yakinlah kuat kan? Yakin 100%. Kalau zan ni dia buat, tapi dia belum sampai jejak yakin. Tajwizu amraini ahaduhuma azhar minal akhar. Pada usul fiqh kita maknanya dia dua perkara yang berat tu, tapi belum sampai peringkat yakin sempurna. Dia panggil lebih daripada 50, tu dia panggil zan, sangkaan. Jadi manusia dia yakin, apa dia yakin? Patutnya yang ni dia kena urus, tapi dia tinggalkan. Apa dia yakin dengan diri dia? Jauhnya diri dari Tuhan. Hati dia tak berapa terang. Menghadap Tuhan tu tak apa lazat. Dia beribadat rasa tak sempurna. Macam-macam lagi banyak. Dia semayang tak sampai 1 rakaat dah habis. Betul. Dia semayang, diukur kat semayang juga. Dia semayang belum masuk rakaat, belum rokok kerana dah terbagai. Betul. Baca doa iftitahus salat. Mulut kata wajah tu, kalbi ngadap kat lain. Itu dah down gitu kan. Ya. Kemudian orang pula tengok dia pada zahirnya baik. Manusia puji dia, ni ahli ibadat, dia ni bagus. Manusia puji kita tu bukan yakin, sekadar zan, dia sangka je. Tengok luar cantik dia pujilah, qalbi kita dia tak tahu. Ya. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya dia pergi bersihkan yang dalam tu. Qalbi dia tadi pergi bersihkan. Ya. Ambil obat daripada pakar dia. Siapa pakar dia? Sufiin ataupun arifin. Cari jalan-jalan dia supaya dia membersihkan dalaman yang amat besar tempat tidur Tuhan. Tiba yang tu dia tak uruskan, dia biar. Dia seronok dengan orang puji dia. Sedangkan pujian manusia sekadar sangkaan saja pada zahir. Sebab tu kita jangan ukur manusia dengan zahir. Ya, ukur manusia tu bil batin, dengan dalaman dia. Ya, qalbi dia tu tempat ukuran kita. Sebab zahir orang munafik boleh berlakon dan ya, diizharkan iman padahal idmarul kufr, dia menyembunyikan kekufuran dalam qalbi dia. Jadi maknanya ukuran tepat ialah dalam. Jadi sini maknanya bila dia seronok dengan pujian orang, padahal orang puji itu zat, bukan yakin. Sama lah taraf ni kata ulama, orang yang memuji najis yang keluar daripada perut kamu. Dia kata najis yang keluar di perut kamu, Masya Allah, harum baunya. Betul. Angin keluar pun nak suara. Ya. Bila seorang puji najis yang keluar dari dalam perutmu itu, bau ni cukup harum, dia pun senyum dan ada 2 kilo. Ya, mana ada najis bau harum. Itu maksudnya. Bermakna sangkaan ya jangan diturut, dia merosakkan itu. Jadi uruskan yang dalam tu. Yang dalam tu banyak dia bertembung dengan nafsu, maka cari jalan dia. Apa? Bina ketakwaan yang kuat. Cari jalan supaya kalbi kita betul-betul gerun dengan Allah Ta'ala. Dan cari jalan supaya hati kita betul-betul sangkut mahabbah, rindu dengan dia kuat. Baru nafsu akan tumbang. Ya, orang dapat kelazatan ibadat je. Oh, bangun malam ingat ni dan setengah ulama tak tidur hari ni. Ya, 40 tahun wudu isyak sampai Imam Malik, Syekh Abdul Wahid, banyak ulama sufi besar, wali-wali besar. Ya, bila sampai malam dia punya seronok mencari gaya ni. Dan Sirajul Talibin, cara bagi Minhajul Imidin bagi Syekh Zaini Dahlan. Para arif billah bila masuk waktu malam gini kan, dia punya seronok macam hari raya. Mana seronok dia hari raya dan masuk je malam gembira. Sebab apa? Dia dapat bermanja, berdamping diri, bernazar dia dengan Tuhannya. Sebab apa? Sebab dia sudah kenal siapa dia Allah Ta'ala. Kegagalan insan mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya, dia tak akan mampu duduk dalam taraf maqamul qurbi, maqamul unsi. Dia tak akan duduk kan? Sebab dia tak berkenal. Kalau dia kenal siapa Tuhan, Masya Allah, ya, confirm kerinduan dia akan kuat dan tetap. Ya, ketakutan dengan Tuhan makin meningkat. Dia akan 2 benda tu akan berlaku. Sama ada jalan atau jaman.
Dalam proses makrifat syuhudul jamal wal jalal, di dua je. Bila syuhudul jamal, dia akan rasa tadi, ya, rindu yang kuat dengan Tuhan. Bila disyuhud akan jalal, dia akan rasa apa? Khawl pun muz'ij, gerun yang cukup kuat, ya. Sebab Ta'ala punya kekerasan, kalau dihentak kali habis. Dia kekau dunia ni habis semua sekali, ya. Dia hantar COVID sikit pun habis lintang pukang dunia. Sikit tak nampak pun, ya. Dia gegau ke laut sak sikit, tsunami habis tergapung mayat manusia. Itu sikit je baru, ya. Belum lagi dia dihantar lagi serangan macam-macam. Walillahi junudis samawati wal ard. Bagi Allah ada tentera langit bumi. Kalau kita tengok sejarah Nabi Musa AS 9 baratul, ya, dihantarkan jarak belalang, dia habis semua, melawung. Sebiji dia punya apa, tanaman gandum tu dia makan, habis. Dihantar dafa, dia katak tu, melawung dia. Buka piuk katak, jalan katak, nak berjalan tu katak tu, habis. Dihantar sekejap dia, adam, darah. Sehingga ajaib Allah Ta'ala jadikan orang mukmin pegang air ni boleh minum, dia serah dia. Orang kafir pegang betul dia darah. Oh, melaung ni, dan ya Musa tolonglah doa, angkatlah bala ni, doa. Oh, dia tahu. Itu sedikit dia Tuhan bagi. Itu dia tajalikan apa tu? Jalal, kekerasan dia. Dan begitu ke bila dia tajalikan jamal, kelemah lembutan dia. Dia berikan berbagai-bagai nikmat sehingga insan tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, itu nikmat Tuhan, tak ada muka manusia berhitung. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki tak habis kita nak kira. Ya, nak dapat senang lagi tuan-tuan pergi hospital, macam-macam ada dia. Yang sana campur, sana tebuk, sini gantung, kaki terangkat, belah berut ada, potong kaki macam. Tengok kat tubuh kita ni satu penyakit tu pun tak ada. Cukup besar dan nikmat Tuhan, cukuplah tu. Ya, kita mengenali dia, malu dengan dia bila pandang jamal, keindahan kasih sayang Allah Ta'ala yang cukup hebat. Ya, nikmat-nikmat yang ada pun tak habis, kita nak syukur tuan. Ada dua ni akan mengetuk qalbi insan, dan boleh dia berjalan pantas mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan bila dia pantas ini, nafsu akan tumbang, ya. Tapi kalau dia tak terasa jalal wal jamal, ibarat dia makan tak ada rasa apa pun. Makanan sedap, oleh kerana dia rosak, dia ada demam panas. Makan dia tak apa rasa. Kesedapan keenakan makanan roh tidak akan dapat dirasa oleh salik apabila hatinya mengalami penyakit. Dan penyakit paling besar apa? Paling besar apa untuk penyakit ni? Ya, insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati dari Allah. Itu penyakit besar. Hati bila terpaling ini, habis itu peluang besar bagi musuh nafsu syaitan untuk. Sebab tu kita kekalkan zikir, jangan hilang. Zikir kena banyak. Sebab tu dalam Quran kalau sebut lapan zikir, Tuhan kait di belakang, zikran kasirah, isi banyak, dia rahsia banyak tu dia. Ya, dia top up. Dia cepat, maknanya sinaran qalbi tadi mudah ditumbangkan. Musuh dia besar ialah an-nafs, ya. Saya buat misal, tunggu saya misal ayat ni, takut kan. Satu orang tu dia belaga ayam kan. Bila dia belaga ayam, polis kejau dia lari tu, tak tahu nak pergi mana. Lala dia masuk dekat masjid, dia pergi kawasan perempuan, duduk dalam. Ya, dia orang perempuan tu terperanjat dengan lumpur-lumpur duduk. Sebab apa? Tak ada arah kalau pergi tempat ni kan, takut polis nampak kan. Dia masuk ke perempuan, dia duduk. Orang perempuan dah melaung. Macam apa dia ni, orang gila mana. Berapa dia kena kejar orang polis. Kalau biasa dia boleh pergi tak? Malu mana dia boleh pergi. Tapi dia sak, dia gedah habis. Satu kes lagi, dia lompat pagar. Apa ayam dia belaga tercabut dengan peha. Sebab apa tu? Biasa tak boleh lompat, 4 kaki tak boleh nak lompat. Ini 4 kaki dia sup dia lompat. Sebab apa? Perasaan takut boleh membawa satu perubahan luar biasa, ya. Itu jugalah sentuhan dalam bab kasih, mahabbah, ya. Bila dia jatuh je kalbi dia kepada sesuatu benda, dia kasih, dia tak kira pun. Dia akan buat untuk dapat benda yang dikasihi, kan. Itu maksud tu ringkas dia. Maka kasih yang paling kuat, bila tarikan kuat, jazbah dia apa? Bila mahabbah berlaku dengan Allah Ta'ala. Lenyap yang lain, confirm dia lenyapkan. Kalau pancarkan nur mahabbah ni, confirm lenyap. Di situlah tapak dia merasakan lazat yang dikatakan bi fal yafrahu. Dengan aku naklah kamu gembira. Bila dapat tu gembira, bukan boleh buat-buat kan. Bila ada satu sentuhan, injizabul qalbi, tertariknya kalbi ke Tuhan. Dan tertarik kalbi Tuhan bila dia fokus zikir banyak, tawajuh banyak, tu pun dia akan tarik, ya. Maka ketika itu dia akan duduk satu ahwal, keadaan yang cantik.
ya, abdanuhum ma'al khalqi wa arwahuhum ma'ar rabb. Jasad dia bersama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Boleh letak tangga betul. Kita masalah jasad dengan orang, rohani pun dengan orang. Tapi rohani kita ni mutiara besar, mahal, tiba-tiba kita letak celah longkang, habis kan, rugi. Ya, rohani kita ni hakikat insan, dia yang diberikan maknanya kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengenali, mendekati Allah Ta'ala. Tapi kalau kita jaga terus salah, maka musuh didedahkan sini apa? An-nafs. Maka mengenali nafsu satu hal, mengenali selok belok nafsu satu hal. Dan nafsu bila dia masuk dalam ibadat, itu lagi sukar. Da'ul mudan, ba'un mudan. Maknanya obat yang susah, penyakit yang susah nak diobati ialah bila dia resap dalam ibadat. Kalau nafsu dalam maksiat, orang kenal, dia marah, dia berjudi, dia pun tahu dia betul. Tapi bila dia masuk dalam ibadat, ini kacau. Ya, itulah riya, ujub, sum'ah dan sebagainya yang merosakkan orang tak dapat nak trace. Maka obat sebesar dia apa? Usahakan riadah sampai terbuka makrifat betul dengan Tuhan. Kita musyahadah, bila berlaku tu pam, habis. Sebab nur musyahadah akan menutup pandangan makhluk. Itu betul, syahibul hakikat ghabah anil halqi. Dia duduk dalam makam hakikat, lenyap makhluk. Dan lenyap makhluk, mana ada sifat, mana datang riak, ujub, semua takabur. Kalau makhluk sudah tidak ada tempat dalam qalbi dia. Sebab tu jangan beri tempat makhluk dalam qalbi. Qalbi kita dia kan. Ya, mana qalbi dia billah, dengan Allah, bahawa dia akan selamat jalan dia. Itu di antara kaedah-kaedah yang didedahkan oleh arifin billah. Dan telah ittifaq menarifin para sufiin atas ini segala orang yang arif, dan segala orang yang mempunyai istibsarul qulub, pada pandangan kalbi yang betul, yang terang, bahawasanya reda dari nafsu itu mewajibkan menutup segala aibun nafs. Mana kita reda dengan nafsu je, memang tertutup kesilapan kita. Ya, sebab tu kita sentiasa kena tuhmah. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam kata apa? La ubarri'un nafs, innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tak biarkan nafsu, mana aku tak bagi muka ke nafsu. Sebab nafsu memang kerja dia jahat, dia buat ke arah yang tak elok. Jadi kita sentiasa kita pantau perkembangannya. Dan dimasuk dalam taat dan ibadat itu amat sukar. Sebab perlu kepada pimpinan daripada penerangan kupasan daripada arifin billah, perjalanan mereka yang telah matang. Dia tahu selok belok ni. Maka barang siapa mengikut nafsunya dan tiada menegakkan hawanya, kena itu. Saya adalah erot dunia dan akhirat ni. Erot saya ingat. Dah erot dah tu bahasa lama tak ni. Dia bahasa canggih keluar dia sekali. Dah erot. Apa dia orang panggil erot? Biasa orang kena penyakit erot apa tuan? Mulut. Ada stroke yo, mulut dia dah erot. Tu. Jadi dah rosak. Perjalanan dunia jadi rosak, perjalanan akhirat lebih lagi. Apabila dia berimamkan nafsu, lebih teruk dia bertuhankan nafsu. Apara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Kamu tidak lihatkah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menjadikan nafsu sebagai tuhan dia. Itu nas Quran. Mana ada gulungan yang sampai nafsu tu disembah. Maksud apa dia? Patuh habis-habis. Nafsu suruh syirik, dia syirik dengan Tuhan. Nafsu tu tolak ayat Quran, tolak. Nafsu suruh apa? Tiba lawan Tuhan dia, lawan agama Allah Ta'ala. Itu semua nafsu. Sebab bila kena nafsu je habis, macam-macam sudut dia akan masuk. Sebab tu kata bila dapat keluar daripada dia, Masya Allah, nikmat besar. Khuruju minan nafs ni'matul uzmah. Dapat keluar daripada nafsu itu nikmat yang paling besar sekali. Sebab itu dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan untuk sampai ke hadrat Allah. Dan mewajibkan menutup segala aib nafsu dan segala kejahatan, dan jadilah jahatnya baik. Tu. Yang jahat dipandang baik. Tu habis tu. Dia bertukar kata ni. Ya, kejahatan yang bahaya dia dah rasa sedap, maksiat yang bahaya dia rasa seronok. Bala paling besar di antaranya bila maksiat sudah mendapat tempat dalam qalbi. Ya, dia buat maksiat dia seronok dan Allah. Ya, orang buat maksiat gerun takut. Ya, tapi oleh kerana tak jaga, hati dia makin jauh-jauh, akhirnya
dia dapat seronok dengan maksiat wal'ayazabillah. Ya, itu paling bahaya. Kita nak seronok dengan taat, seronok dengan dia, tapi bila dipusingkan, ya, ditutup jalan dengan nafsu tadi, habis. Maka barang siapa mengikut nafsunya dan tiada menegah hawa kendak dia tu, nasai adalah erot, mana sengit, rosak dunianya, jadi rosak. Orang ikut nafsu pun kita tengok sekarang macam dia berebut macam dia berebut pangkat, berebut jawatan, sanggup fitnah orang, sanggup bunuh orang pun sanggup dah. Ya, sanggup bunuh carrier orang, sanggup bunuh perang, semua kes nafsu. Awal-awal maksiat di atas muka bumi adalah nafsu. Ya. Anak Nabi Adam sanggup bunuh Qabil, sanggup bunuh adik dia apa? Nafsu. Ya, ke perempuan. Sebab dia kembar-kembar, dari kahwin ni kena silang. Kembar ni nak bagi pada Habil, kata mana boleh, kembar aku dah punya je. Kebetulan kembar dia tu cantik, dia tak lagi. Akhirnya tak selesai masalah ni, kena padam, bunuh. Sanggup bunuh kes perempuan. Kes apa tu? Nafsu. Ya. Pada dalam hadis Nabi kata, laulan nisa la ubidallah haqqa ibadati. Kalau tak ada kaum perempuan atas dunia ni, kaum lelaki dapat ibadat cantik 100%. Sebab ada kaum perempuan, kaum lelaki dapat gonggak. Ada yang jual agama kena perempuan. Bani Israel tergadai, keluar agama kena perempuan. Ya, tapi perempuan pun akan dijaga, kena martabat dia naik. Mar'atus salihah khairum minad dunya wa ma fiha. Perempuan bila dia boleh bentuk muslimat, betul-betul bentuk jadi hamba Tuhan sebenar, maka martabat dia naik balik. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal daripada dunia dan isi dunia. Mana dia duduk dua persimpangan. Dia boleh jadi perosak dan dia boleh jadi orang yang dekat dengan Allah. Jalan dia kena ikut, itu jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal jalan ni habis. Ya, atau dia antara tarikan dia cukup kuat. Allah Ta'ala. Dan maka barang siapa mengikut nafsunya dan tiada menegah hawanya, nasihat adalah erot dunia, mana sengit, rosak, terpusing dunia dan akhirat dia. Dan barang siapa menyalahi nafsu dan menegah hawanya pada menyampaikan qasadnya, nasaya, ya, syurga tempatnya. Sebab Imam Asy-Syafi'i dan dia boleh hafal kitab Muwatta lebih kurang 2 tebal, 2 inci tu. Satu malam dia boleh hafal. Ya, macam komputer, lebih daripada komputer. Komputer boleh hang habis kan. Hong tu. Ya. Satu hari Imam Syafi'i terlihat tumit perempuan ni. Ya. Bukan tengok dia punya betis, dia tengok kepala dogol macam tiana. Tertengok, bukan tengok sengaja. Lalu terganggu hafalan dia tu. Maka syakautu ila al-waqi' an sayyid al-habzi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdal lil 'asi. Lalu Imam Syafi'i mengadu hal kepada gurunya bernama Waqi' daripada gangguan hafalan dia tadi, sebab tertengok dia. Maka kata guru dia, bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdal lil 'asi. Sungguhnya ilmu tu nur Allah Ta'ala. Nur dia tak tunjuk pada orang yang melakukan maksiat. Tak sesuai benda yang cantik letak celah longkang. Ya, cincin cantik, bahan perkakas perhiasan mahal lagi letak celah longkang. Dia letak dalam kedai, siap dia jaga gitu. Mana benda mulia tempat dia mulia. Maka kalbi tu jaga, jangan kamu kotorkan tu. Ya. Sebab tarikan perempuan sangat kuat. Ya, tarikan dia cukup kuat. Kalau tahu tu iman dia terbalik gitu. Waktu dalam hadis Nabi nak ceritakan kemanisan ibadat, ya, Nabi buat misal dengan perempuan ni. Inna nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmun min syihamil iblis faman tarakah azakahu Allahu ta'ma ibaratin tasawuf. Hadis sahih. Sesungguhnya satu tilikan, inna nazara ila mahasinil mar'ah, seseorang lelaki dipandang kepada kecantikan perempuan, aurat dia dan sebagainya, ya. Maka itu dipanggil apa? Sahmun masmumun min syihamil iblis. Satu anak panah beracun dah kena dah. Maknanya dia kena anak panah beracun. Sebab apa dimisalkan beracun pada pihak, maknanya membinasakan. Macam mana panah kena pun dah teruk, ada racun lagi. Kalau dulu orang sumpit ke pakai apa? Getah apa panggil? Getah ibu. Dia kena tap bisa terpukuli dia tuan-tuan. Begitulah satu pandangan. Itu pandang. Kalau dekat, kalau berjalan, oh bila itu bukan pandangan kita ni. Atau mana sangat-sangat bahaya.
Ya, itu antara konteks ini mana Islam sebab Islam jaga, so tutup kan, tutup. Sebab syarat perempuan ni ketat pakaian dia silap faham, bukan ketat pakaian dia ketat ni dah macam sama nangka ya, makna kena jaga. Allah berdalam bab ni tuan kata wala taqrab, bab zina dia kata la taznun, jangan zina, dia kata la taqrabu zina, jangan hampir pun tak bagi unsur-unsur ya yang bawa pada itu dia elak supaya kalbi dia cantik ya. Sebab tu kalau kita test dan memang sewajib tonton test minggu je ya, jangan tengok perempuan seminggu, jangan tengok nampak ahli jagung tangan, kena betul-betul junjung perintah Tuhan, dapat rasa kemanisan ibadat confirm dapat. Tentu semayang rasa sedap ya, rasa lazat, dan kiaslah maksiat yang lain. Maksud dia ra'sul ibadah tarkul ma'asi, kepala ibadat ialah meninggalkan maksiat. Sehingga Imam Ghazali mengatakan kalau dia pergi pilih, dua-dua ni kita kena bawa, buat perintah dan tinggal larangan ya, dua-dua kena bawa. Tapi kalau dia pergi pilih, contoh mana nak kena pilih, Imam Ghazali kita pilih meninggalkan maksiat. Tarkul ma'asi ra'sul ibadah, meninggalkan maksiat adalah kepala bagi ibadat. Kalau kita buat taat tapi maksiat tak tinggal, sama macam kita cacakkan tiang di tengah lautan ya, tiang kita 20 kaki cacak kat tengah laut, hilang, cacak hilang, tak ada apa hasil tu maksudnya ya. Itu di antara pesanan daripada Rasulullah SAW, innan nazara ila mahasil mas'ah mar'ah samun masmumun misyan faman tarakaha azakahullahu ta'ma ibadatin bersuluh. Siapa tinggalkan kerana Allah, maka Tuhan hadiah tu, Tuhan hadiahkan kemanisan dalam ibadat. Dia semayang rasa manis, dia zikir rasa manis, dia baca Quran rasa lazat tu. Sebab apa? Dia tak ada kacau. Yang ni kalau kacau dia habis, dia ubah rasa tu. Itu makna setengah daripada apa? Nafsu yang sangat kuat. Itu dua perkara tu. Allah. Dan barang siapa mengikut nafsunya dan tiada menegah hawanya. Nasaya adalah ada erok dunia dan akhirat yang barang siapa menyalahi nafsu dan menegah hawanya daripada menyampaikan kasatnya, nasaya syurga tempat indah ya, syurga tempat. Satu yang jelas, sifat besar apa kita sebut lalu, takabur. Takabur tu apa? Nafsu kan, nafsu tujuh, kau hebat, kau handal. Maka tempatnya mana? Neraka bukan syurga tempat dia ya. Sebab syurga tempat sebalik. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuridun fil ardi wala fasada. Demikian negeri akhirat disediakan bagi orang yang tidak ada nafsu dia nak akan membesarkan diri ya, dan membesarkan diri dan sebagainya. Itu punca nafsu menyebabkan dia terhumban dalam azab besar. Dan adalah reda daripada nafsu, dan ketiadaan reda jadi daripada apa? Bersohbah. Ini di antara besar fakta ni. Sohbah, persahabatan ya, kerapatan insan dengan insan, dia ada efek atau begitu ya. Sebab tu ada 3 dalil sini. Quran sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa apa Ta'ala, kemudian kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu serta dengan orang yang siddiq hati dengan Tuhan, di kalangan para aulia dan seumpamanya. Maka kunu ada 2 tu, sama ada zahiran wa batinan. Zahir sama-sama kita bermuasyarah dengan para ulama, bermuasyarah sama-sama duduk dengan para aulia-aulia supaya dapat cas yang kuat ya. Ataupun yang kuat lagi ruh, sir. Itu sebab dalam tarikat Naqsyabandi ada guna besar ni, iaitu rabitah. Barabit, kita menambatkan kita dengan guru nambat guru atas sampai kepada Rasulullah SAW. Itu rahsia sir dia. Kita pasang rabitah sebab dalam hadis sebut khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiq. Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang bila kamu lihat dia wajah dia, sama ada zahir atau batin ya, menambahkan lagi apa? Ingatan kamu kepada Allah ya, dan menambahkan ilmu kamu. Itu di antara usubah. Maka dia nak masuk matan bawah ni ialah as-suhbah. Punca manusia terbawa nafsu ke persahabatan. Banyak berlaku kan ni. Ada seorang ibu dia terperanjat keluarga tu ya, anak ni perempuan ni dah banyak hafaz Quran, tiba-tiba silap dia habis dah ikut jantan, terperanjat ni bayu.
Bani main sombah mesin. Sekarang dia round dunia hujung jari kan. Habis. Ya, mana bersohbah tak kena cara dia jadi rosak. Tapi kalau kena cara sohbah, bersahabat, anjing masuk syurga kan. Yang menemankan ashabul kahf, keberkatan dia sampai anjing boleh masuk syurga, dia benarkan. Itu maknanya persahabatan adalah benda yang sangat menyebabkan apa? Perubahan nafsu. Jadi baik atau sebaliknya. Sebab itu disuruh kita apa? Bersohbah dengan para awliya ila ta'ala zahiran wa batinan. Dan bersahabat itu segala orang yang baik dan orang yang jahat, kerana bahawa seseorang itu atas agama kekasih. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ini satu kewajipan Rasulullah. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang tadi dia akan bawa kepada agama orang yang dekat dengan dia. Al-mar'u ala dini khalil. Ya. Dulu ke murtad dia tengokkan anak tu imam dah hafal Yasin, dia pergi ikut menatang Hindu, habis ikut menatang Kristian, habis murtad. Ya. Kes apa tu? Tak kena tempat, dia kasih je pada tak kena pum terbalik. Apa jadi kufur wala yazillah. Ya. Tapi kalau dia kena pada tempat pula, dia kasih ya kepada orang yang mengikut jalan Ta'ala, maka dapat syafaat di akhirat Rasul. Lepas tu seorang sahabat ditanya Nabi ketika baca khutbah, mata sa'a ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Nabi tanya, apa istiadat, persiapan kamu apa? Dia kata, kami tak banyak amal, tapi kami kasih pada Allah dan kasih pada ya Rasulullah. Orang yang kasih dengan orang di dunia, dia akan bersama dengan orang itu. Mana kalau kita kasih dengan orang, tidak akan bersama saja. Kalau bersama dengan para kasih Allah, sama-sama. Kalau berkasih dengan musuh Allah, sama dengan satu. Itu maksudnya. Ya, itu mana kalbi punya peranan dia penting. Ya, tapi lazim daripada kasih apa? Mutaba'ah. Lazim dia kasih, dia akan ikut, bukan kasih saja kan. Itu kena faham pula, kena main. Saya kasih Rasulullah SAW, selawat tak dia pun, mayang tidak. Ya, tapi saya dah kasih, cukup dah tu. Mau. Ya, kasih mesti ada dia punya alamah, tanda. Ya, orang kasih apa tuan-tuan kalau dia berkasih? Bahasa orang berkasih apa? Aku, engkau, aku. Itu bahasa orang kasih kan? Mana apa? Kesebatian, perjalanan dia sama. Itu mana kasih. Mana kalau dikasih pada Rasulullah SAW, kasih pada para sahabat, para ulama, para tabi'in, para awliya, sebati perjalanan di sama. Ya, itu maknanya pentingnya mahabbah, kasih tadi. Bersohbah dengan segala orang yang baik dan orang yang jahat, kerana bahawasanya seorang itu atas agama kekasih. Di dalam hadis Nabi kata apa? Fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Fal yanzur, nazara yanzuru, maksud dalam amar. Mana apa? Wajib kamu memerhati, semak, cek betul-betul siapa orang yang kamu nak jadikan orang yang terdekat dengan kamu. Berkesan dia besar. Ya, kalau dia dekat dengan para awliya, dia jadi lain, dia akan dapat lain para awliya. Kalau dia dekat dengan sebalik ini, dia akan hanya itulah keadaannya. Jadi maknanya Nabi memperwajibkan kita melihat siapa orang yang terdekat dengan kita. Ya. Yang paling dekat apa tuan? Perkahwinan lah tuan, paling dekat. Banyak kes berlaku. Anak dia perempuan, dia didik dah bagus, pakai tudung semua. Dia tak kira, dia tak cek, akhirnya apa? Yang datang minat dia terima. Pum dah lah tengok anak dia pakai seluar bilik. Menangis tak berlaku dia kan. Ya. Dia tak cek. Kalau berkawan macam ni pun kena jaga, apatah lagi perkahwinan hidup semati je kan. Sampai kemati duduk sekali. Yang ni dia orang kerja kan sampai. Kalau macam di Indonesia tak jadi masalah. Perkahwin campur habis tu rosak. Maksud Islam dia cantik kan? Kita boleh ambil orang dia tak boleh ambil orang kita. Ya. Dalam Islam kita boleh bernikah dengan kafir, ya, kafirah kitabiah. Mana orang kafir kitabiah tu pun boleh ambil, tapi dia tak boleh ambil orang kita tak bagi. Itu tengok cara. Ya, maknanya Islam itu cantik sebab benda tu besar kan? Ya, persahabatan. Berkatun kaul mar'ah di dinia wa li maliha wa li nasabiha fasbar bizatid din taribat yadak. Ya. Nabi suruh kita dalam pernikahan pilih yang beragama
yang berharta, yang ada pangkat, ada nama keturunan. Maka Nabi suruh mana? Fasfar bizatid din, pilih yang ada agama. Kalau tidak, taribat tiada bertanah di tangan kamu. Mana menyesal tak sudah. Itu yang berlaku banyak, ya. Tengok di Kelantan, kalau dulu lain tak hebat. Kalau dia nak pergi menikah kan, kalau di pondok lah, dia tanya kitab apa boleh baca lah. Waktu Wahab kitab punya besar dia baca baru. Anak dia pergi kan, bagi mahkawin sebuah kawalan je dah. Tak ada banyak-banyak. Ini timbang kilo ni kan. Lagi kita peranjat dengar 10,000 tu kan. Dengar mas kahwin 10,000. Dulu paling tidak pun, ya, dulu di Kelantan paling tidak kalau orang kampung tok ayah kita minang anak ni kan, dia kata pakcik bukan tak terima ni, Quran dah khatam. Paling tidak dia tak nak menantu dia tak kerti baca Quran. Tak kau putih berabuk baca Quran tak kerti, tak malu dengar tak dah. Ya, kalau tak pakcik tak tolak, pergi selesaikan dulu, pergilah mengaji dulu, khatam esok beritahu. Masya-Allah, hebat. Dia nak orang yang masuk rumah dia, ahli keluarga dia, paling kurang boleh membaca kitab Allah Ta'ala. Ini masuk baca Quran tak boleh, malu kita tuan-tuan. Ya, kadang speaker orang putih berabuk. Ayat Allah Ta'ala tak boleh baca. Budak Melayu kata apa? Sui tu. Ya, sui tu tak boleh baca Quran. Ya, tak ada baca, tak boleh baca, tak ada masalah. Dia ngaji lah. Berlambat guru-guru Quran tu dia kan, pergi cari. Tak sampai setahun pasir lah dia baca kan. Ada seorang tua tu cerita tuan, dia tak boleh baca Quran, menangis-nangis, kesian dia. Ya, akhirnya dia sabar, dia tekun, tak sampai setahun lebih mengajar, boleh mengajar. Ya, Pak, Quran tu nur. Kalau kita mengajar ikhlas cepat terbuka. Ya, dan ikhlas dia cepat lalu mengajar, dia guru Quran pula. Kebaya sangat. Ya, keikhlasan dan kesungguhan itu penting. Yang paling besar minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Dan adalah reda dengan nafsu, ketiadaan reda itu jadi daripada apa? Bersahabat. Itu punca dia. Dia baik, dia boleh jadi rosak. Dia rosak, dia boleh jadi baik. Ya, banyak kan orang terkejut. Dah berubah dah. Dulu dia ni orang kampung panggil dajal. Kan macam-macam telur ayam-ayam orang pokok habis sebab dia hilang 2-3 tahun. Dah lama dia hilang, rupa dia hilang, pergi belajar. Dia dapat kesedaran, dia balik-balik tengok, dah ceramah dia ni dulu. Itu dulu. Sayyidina Umar sayap kanan Rasulullah dulu apa? Dulu jangan cerita kan. Dia buat patung, dia sembah patung buat kan. Anak muda, anak perempuan dia bila tanam dia hidup kan. Bila nepuk berubah aja. Jadi bila kes sohbah, bersahabat ni banyak, dan banyak dia punya risiko kesan dia, baik atau sebaliknya. Sebab tu disuruh berjaga-jaga. Ya. Pada akhir zaman lagi teruk dan macam-macam hal. Bersahabat itu dengan segala orang yang baik dan orang yang jahat. Baik-baiklah dia, kalau jahat rosaklah. Kerana bahawasanya seorang itu atas agama kekasihnya. Ya, al-mar'u ala dini khalilih. Itu sabda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah Arafal yang Rasulullah Harun man yukhaliluh, hendaklah kamu pilih perhati siapa yang akan jadi kawan terdekat dengan dia. Ya. InsyaAllah. Nah. Maka kerana demikian itulah kata mu'alif wal antas saban wala antas sabah jahilan la yarda an nafsi khairun laka min antas sabah aliman yarda an nafsi. Mana kalau ada lah kau bersahabat dengan orang jahil tapi tak reda dengan nafsu, lebih baik kau kawan dengan orang alim yang reda dengan nafsu. Orang alim ada ilmu tapi reda dengan nafsu, dia namakan alim, tapi kalau ada lah rosak. Tapi kalau ada orang jahil tak reda nafsu, baik. Tapi mana ada orang jahil yang tak reda nafsu, duduk dalam jahil itu nafsu lah. Itu maknanya kalau ada itu. Maksud dia apa ni? Nafsu tu adalah perkara yang amat besar. Dia punya risiko kemusnahan dia. Ya, sehingga manusia sampai peringkat tersembah bagi dia, menyembah nafsu dia. Dan bahawasanya bersahabat engkau dengan orang yang jahil, yang tidak reda daripada nafsunya, terlebih baik dari bersahabat dengan orang yang alim tapi reda dengan nafsu. Sebab ada timbul kes nafsu, timbulnya ulama pecah dua. Satu ulama akhirat, satu ulama dunia. Kes nafsu semua. Ilmu banyak sekali pun boleh tombang dan atau kes apa? Nafsu. Sebab tu nafsu mengenal dia dan mengenal cara datangnya, cara bersilat di rentan dia, dan kita kena cara mematahkan dia. Ya, supaya kita tombangkan nafsu, kita kudakan nafsu, jangan nafsu kudakan kita. Ya, kalau dia kudakan kita habis.
Maka paling besar minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya perjalanan kita sentiasa dalam pertolongan dan petunjuk Allah taala. Dan wala antashaban jahilan la yarda an nafsi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Allahumma ighfir khaira wa anta bina ra'ufur rahim rabbana la tuzigh. Alhamdulillah. Subhanallah.